Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan, Anthony Locke telah membuat satu pendedahan baru yang menyebut nama Tun Mahathir. Menurut Anthony Locke berkata, banyak perkara Mahathir tidak mahu mengaku. Ini menimbulkan persoalan kepada ramai orang yang membaca artikel ini. Dan mungkin yang tidak membaca juga mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah yang telah dilakukan Mahathir selama beliau menjadi Perdana Menteri kedua kali sebelum ini. Nah, di dalam artikel ini daripada Harapan Daily, banyak perkara Mahathir tidak mahu mengaku. Adakah di sini bocor lagi rahasia Tun Mahathir? Kita bersama-sama di dalam ulasan ini ataupun di dalam artikel ini. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata, Tun Dr. Mahathir Mohamad sebenarnya tidak mahu mengaku banyak perkara semasa menjadi Perdana Menteri kali kedua pada 2018. Menurutnya, Mahathir tidak mahu mengaku banyak perkara semasa menjadi Perdana Menteri kali kedua pada tahun 2018. Menurutnya, Mahathir tidak ikhlas bekerja sama untuk membentuk pentadbiran baru pada ketika itu, sebaliknya mengaku dirinya dan DAP saling mempergunakan satu sama lain. Oke, baik saudara-saudara, sebelum saya meneruskan, saya berminat untuk mengulas berkaitan dengan perenggan yang awal ini yang mengatakan, menurut Anthony Locke, Mahathir tidak ikhlas bekerja sama untuk membentuk pentadbiran baru. Pada ketika itu, sebaliknya mengaku dirinya dan DAP saling mempergunakan satu sama lain. Adakah di sini PAS yang kini bekerja sama, Perikatan Nasional yang bekerja sama dengan Mahathir, bakal juga menerima nasib yang sama seperti yang dinyatakan oleh di dalam artikel ini, Mahathir yang tidak ikhlas bekerja sama? Adakah selepas ini Mahathir juga akan mengulangi perkara yang sama terhadap PAS, Perikatan Nasional? Dalam artikel ini menyebut, walhal jelasnya DAP yang ikhlas bekerja sama dengan Dr. Mahathir bagi memastikan wujud satu pentadbiran dan kerajaan yang baru pada ketika itu. Kita mengharapkan Tun Mahathir dengan usia begitu lanjut, beliau boleh berubah ketika itu. Bukan saja nak bersama-sama menumbangkan BN, tetapi membawa kepada pembaharuan. Itu sebab pada ketika itu ramai menaruh harapan beliau menggunakan peluang kedua membawa pembaharuan dan kemajuan kepada negara, dan disebabkan itu pada 2018 ada harapan Malaysia baru. Namun apa yang berlaku sudah menjadi sejarah yang tidak perlu diulas panjang. Banyak perkara beliau tidak mengaku. Contohnya, adakah beliau tidak membelakangi janjinya menyerahkan kuasa dan menggunakan pelbagai alasan seperti langkah Sheraton dan sebagainya, katanya. Locke berkata demikian ketika mengulas kenyataan Mahathir mendakwa kerjasama dengan DAP didorong oleh keinginan bersama mendapatkan majoriti 2/3 untuk Pakatan Harapan ketika PRU Malaysia ke-14. Mahathir yang juga bekas ahli parlimen Langkawi itu juga berkata, kerjasama dengan DAP pada Mei 2018 itu mengambil kira musuh kepada musuh Anda adalah rakan Anda. Mengulas lanjut, Locke di Petik BH berkata, kenyataan Mahathir itu hanya kerana didorong pandangannya yang berterus terang. Kita yang biasa dengannya, kita tahu pandangan serta percakapannya. Saya rasa beliau berterus terang menggunakan kita DAP pada ketika itu. Memang ada kerjasama antara PH khususnya DAP dengan Tun M, kerana ketika itu kita memang mahu menewaskan Datuk Seri Najib Razak. Saya rasa Dr. Mahathir berterus terang beliau tidak ikhlas dan menggunakan DAP untuk mencapai objektif menumbangkan Najib. Oke, saya tak nak baca panjang, tetapi adakah sejarah akan berulang terhadap PAS dan Perikatan Nasional? Jadi kalau PAS dan PN ataupun Muhyiddin Yassin dan Hadi lebih peka, bukankah sepatutnya mereka menyingkirkan Tun Mahathir dengan lebih awal, selain melantiknya sebagai penasihat SG4 ataupun penasihat bagi 4 negeri takbiran PAS PN? Apa komen Anda saudara-saudara? Sekian saja untuk kali ini, terus sama-sama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati semua.
Satu lagi pendedahan baru yang melibatkan nama-nama besar, pemimpin-pemimpin politik. Kita juga tahu bahwa Syed Saddiq, ahli Parlimen Muar, yang disahkan menerima hukuman penjara, denda RM 10 juta dan juga hukuman 2 sebatan. Nah, bagaimana Syed Saddiq boleh terlibat dengan perkara-perkara yang melibatkan unsur-unsur kaki sakau? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, adakah kerana beliau sebelum ini menyokong Tun Mahathir? Adakah kerana beliau sebelum ini menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin? Di dalam sebuah artikel dapatan saya maklumat daripada wartawan rasmi laman Reformasi, menyebut juga berkaitan dengan kes Ahmad Zahid Hamidi. Perbezaan di antara kes Ahmad Zahid Hamidi dan juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dalam artikel ini yang bertajuk Beza Dana Sendiri Dituduh dan Duit Parti Kau Rembat. Dalam artikel ini, semalam masa ambil anak aku dari kolejnya, dia bercerita teman-temannya ramai yang bising bila Syed Saddiq didapati bersalah. Ada yang berkata, kalau orang muda cepat je salah. Aku tanya apa maksud mereka. Macam dijangka dikaitkan isu Zahid. Aku bawa anak aku makan di kedai makan. Aku jelaskan apa beza antara kes Zahid dan kes Saddiq. Ini yang kita mau dengar. Pertama, kes Zahid ni, dia didapati salah guna dana Yayasan Akal Budi. Siapa pemilik yayasan tu? Zahid sendiri. Kes Saddiq pula, dia seleweng dana parti, dialihkan dari akaun parti, masuk ke akaun sendiri. Siap ada jejak wang atau money trail. Siapa pemilik dana itu? Parti Bersatu, bukan dia sendiri. Antara kes Zahid, dia dituduh bayar hutang, kredit card gunakan wang yayasan. Tapi dibuktikan yang pembantunya telah tersalah gunakan cek yayasan. Tanda tangan Zahid pada cek pula menggunakan cop. Bukan Zahid sendiri tanda tangan guna pen. Antara kes lain, Zahid meminjamkan uang kepada seorang yang mahu masuk tender dan perlukan uang sebanyak RM 10 juta dalam akaun. Uang itu dikembalikan selepas orang itu kalah tender. Zahid dikatakan salah guna dana tersebut sebab tujuan penubuhan YAB bukan pinjamkan uang. Jauh beza dengan kes Saddiq. Duit yang diambil dari akaun parti tak masuk balik ke akaun parti pun. Sebab itu yang melaporkan penyelewengan Saddiq ini orang Bersatu sendiri, bukannya aktivis parti lain. Dia macam ni, umpamakan ada sebuah buku atas meja, Zahid ambil buku, bawa ke tempat duduknya dan baca. Lepas baca dia pulangkan balik. Saddiq pula ambil buku dan bawa balik rumah, letak dalam rak bukunya macam hak sendiri. Kan jauh beza. Kes Amla, pengubahan wang haram, memang susah nak lepas sebab ada money trail. Tanyalah Najib. Najib sangkut sebab tak dapat nak jelaskan macam mana RM 42 juta tak salah laku masuk ke akaunnya. Itu sampai ada yang kata orang dengki Najib masukkan duit tu dalam akaun dia sebab nak tomah dia. Hakikat sebenar bukan sebab Saddiq orang muda, tapi sebab dia bersama Mahathir dan Muhyiddin. Maksud aku bukannya dia bersalah sebab sokong Mahathir dan Muhyiddin, tapi sebab dia bersama kaki sakau, jadi sedikit sebanyak dia pasti terikut perangai sakau mereka. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, dikaitkan dengan pengaruh daripada Mahathir dan Muhyiddin yang sehingga menyebabkan Syed Saddiq terlibat dengan aktiviti-aktiviti seperti seorang kaki sakau. Nah, ulasan ini ataupun artikel ini saya dapat daripada wartawan rasmi laman Reformasi yang bertajuk Beza Dana Sendiri Dituduh dan Duit Parti Kau Rembat. Apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.